Yang kedua, muslimin muslimat, perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-puan, hati kita yang berhubung dengan Allah. Daripada hati kita. Maka perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak perbaiki hati dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara tuan-puan sekalian. Antara lain adalah husnuzan dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Cuba saya tanya tuan-puan, sebagai seorang ibu dan ayah, kita marah tak kalau anak kita sangka buruk dengan kita? Sangka buruk je dengan kita. Mak tak sayang saya, mak lebihkan abang daripada saya, mak benci dengan saya, mak saja nak perkena saya. Agak-agak mak suka ke anak lagu tu? Padahal kita ni, ya Allah, kita tak bagi apa yang dia nak bukan sebab kita tak sayang dia, tapi sebab kita rasa itu lebih baik bagi dia. Nak suruh dia tumpu pada pelajaran. Jadi bila dia minta handphone yang mahal-mahal tu, tak bagilah kat dia. Supaya dia tumpu pada pelajaran dia. Tapi dia sangka pada mak dia, mak benci dia, mak tak sayang dia. Macam mana rasa hati kita dengan anak tu tuan-puan? Tak bagus. Sama juga suami buruk sangka dengan isteri. Atau isteri selalu buruk sangka dengan suami. Boleh jalan ke hubungan tu tuan-puan? Tak boleh. Boleh harmoni ke hubungan tu? Tak boleh. Nak pergi mana tu Leha? Pergi masjid lah bang. Ada ceramah. Ya ke pergi ceramah tu? Dia mula sangka-sangka buruk. Ya, kan nak pergi jual barang. Ya, kan nak pergi jadi ahli apa? Kelab Tupperware. Ikutlah apalah yang dia nak sangka buruk tuan-puan. Ataupun dia kata tak payahlah pergi dengan ceramah tu. Tak jadi baik pun kamu Leha. Balik-balik lawan aku juga. Sakit tak hati kita? Agak-agak boleh harmoni ke hubungan? Tak. Sebab apa? Hati tak lurus. Dua manusia ni hati dia tak lurus, tak sampai. Itu baru dengan manusia tuan-puan sekalian. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah tiada bandingannya dengan sesuatu apapun. Ustazah cakap cerita manusia ni hanya untuk kita senang faham. Dengan Allah adalah menjadi satu dosa tuan-puan kalau kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak, tak wajar, tak boleh untuk kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah antara dosa yang banyak kita lakukan. Kita tak jaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tengok Allah kata apa dalam Quran ya tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ayat juga yang menyebut wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah nak suruh kita sangka baik kan? Allah sebut macam mana? Boleh jadi perkara-perkara yang kamu benci, perkara-perkara yang kamu tidak sukai, itu adalah perkara yang baik untuk kamu. Allah nak suruh kita husnuzan. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kamu rasa ia baik untuk kamu, perkara-perkara yang kamu cintai, perkara-perkara yang kamu sukai, tetapi ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Allah nak suruh husnuzan tuan-puan.
Bila kita husnuzan, kita melatih diri untuk kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ustazah, tuan-puan. Masya Allah, berat ujian dia. Dia dapat tanah sebelah rumah mak dia. Suka tak tuan-puan dapat tanah sebelah rumah mak? Maknanya tanah sebelah tanah mak. Mak buat rumah keluarga. Alhamdulillah, mak bagi tanah sebelah rumah mak. Suka ke tak suka? Suka, Masya Allah. Sahabat ustazah lalu buat rumah, banglo. Seronok dia tuan-puan sebab dapat buat rumah dekat dengan rumah mak. Tapi Masya Allah tuan-puan sekalian, rumah tu belum betul-betul siap pun. Ataupun mungkin dah siap tapi belum duduk lama tuan-puan sekalian, Allah uji jatuh sakit. Jatuh sakit, tak tahulah tuan-puan nak kata sakit lagu mana. Letak dekat hospital, makin berat. Lama-lama tuan-puan sekalian, terus koma. Adalah yang kata jangkitan kuman pada otak, meningitis. Ada yang kata oksigen tak masuk dalam apa? Tak sampai pada otak dalam tempoh yang lama. Tak apalah, natijah yang ada apa dia? Sahabat ustazah koma tuan-puan. Ada anak kecil masa tu. Ada anak bawah usia 1 tahun. Koma, berapa lama dia terlantar koma? Kalau tak silap ustazah ya, sebab ustazah dah lupa dah accurate dia, betul-betul tepat dia. Dia koma 10 tahun atau 11 tahun. Mungkin 6 bulan, 10 hari macam tu lah. Koma 10 tahun tuan-puan. Tuan-puan mampu berbaring berapa lama? Mampu baring berapa lama nak tanya? Boleh tak mampu tak baring 3 hari? 3 hari baring, tak koma, baring je. Kita tak koma, boleh sambil baring tengok handphone. Tapi baring, jangan bangun. Baring 3 hari. Lagu mana rasa? Sakit tuan-puan. Habis semua lenguh-lenguh badan kalau kita baring saja. Macam mana sahabat ustazah baring 10 tahun? Koma. Sampai suami dia tuan-puan yang jaga dia tu daripada seorang laki-laki yang sehat. Bekerja dekat satu jabatan agama, satu negeri tuan-puan sekalian. Sehat suami dia. Siapa tengok pada mula-mula memang tahu, wah suami dia masih muda, masih sehat. Tapi Masya Allah tuan-puan jaga isteri sakit. Jaga anak-anak. Yang isteri tak boleh buat apa dah tuan-puan. Lama-lama suami jatuh sakit. Jatuh sakit. Ustazah tengok suami dia, gambar suami dia pada tahun masa isteri dia mati tu, tapi belum mati lagi masa tu. Saya kata betul ke ni suami dia? Kuah kering tuan-puan. Masa isteri dia meninggal dunia, dia tak boleh pergi tengok isteri dia kecuali dipapah. Masya Allah, sakit. Memang kalau kita tengok video tu tuan-puan, gambar tu, sebab masa tu Zah kat luar negara, tak dapat nak pergi tengok dia. Zah kata, ya Allah, apa dah jadi dengan suami dia juga? Jadi kata ahli keluarga dia, suami dia jatuh sakit pada tahun yang Allah takdirkan isteri dia akan meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia tuan-puan, terus hantar dia pergi hospital. Hantar pergi hospital, dapat pula berita, koma dah suami dia. Tak boleh bergerak apa dah. Allahu Akbar. Duk ICU dah. Lepas beberapa minggu, dapatlah khabar suami juga sudah menurut isterinya, ikut isteri. Ya, kembali ke rahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Tinggallah anak 3 orang ke 4 orang tuan-puan. Diuruslah oleh ibu. Ibu tu tadi dah jaga anak dia tiap-tiap hari tuan-puan sekalian. Jaga anak yang koma. Masukkan susu ya kat hidung tu kan. Masukkan susu, masuk susu kat leher. Makanan ya yang sesuai untuk orang koma. Jaga tuan-puan 10 tahun. Tak kurang daripada 10 tahun. Masya Allah, subhanallah. Saya nak tanya tuan-puan, kalau kena pada kita, wal-iyazubillah kita tak minta,
Macam mana dalam tempoh 10 tahun untuk kita husnuzan dengan Allah?